Bab kalam Tuhan dengan Jibril ataupun kepada Jibril, dan seruan Allah terhadap malaikat. Ma'mar berkata, innaka latulaqqal qur'ana, yani yulqa alaika, sesungguhnya diberikan kepadamu Al-Quran. Yulqa alaika, yani diberikan kepadamu Al-Quran. Wa talaqqahu anta, talaqqahu anta, yani engkau menerimanya. Apa maknanya ta'khudhuhu anhum, yani engkau mengambil daripada mereka. Wa mithluhu, sama seperti itu yani lafaz ini, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, lalu Adam menerima beberapa ucapan dari Tuhannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila kasih kepada seseorang hamba, dia akan menyeru Jibril, mengatakan bahawa Allah telah kasih kepada fulan, kerana itu kamu kasihilah dia. Maka Jibril pun mengasihi orang itu. Kemudian Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah telah kasih kepada si fulan, kerana itu kamu kasihilah dia. Maka orang itu dikasihi oleh penghuni langit dan diletakkan di kalangan ahli bumi penerimaan terhadapnya. Yani Allah menjadikan penghuni bumi menerima baik dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa malaikat silih berganti datang kepadamu pada waktu malam, dan beberapa malaikat juga datang pada waktu siang. Yani beberapa malaikat silih berganti datang kepada kamu pada waktu malam dan siang, dan mereka berkumpul pada waktu sembahyang asar dan sembahyang fajar. Kemudian malaikat yang bermalam di kalangan manusia itu naik ke atas. Lalu mereka ditanya oleh Tuhan, padahal Tuhan Maha mengetahui ataupun lebih mengetahui. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Jibril telah datang kepadaku maka dia memberi berita gembira kepadaku bahawa sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah, niscaya dia masuk syurga. Qultu, saya bertanya, kata Abu Dzar, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri dan berzina. Nabi SAW menjawab, walaupun dia mencuri dan berzina. Nah, ni semua ni masih lagi kita duduk bincang tentang kalamullah. Tak habis lagi. Imam Bukhari memang lagu itulah. Kalau ada masalah tu ataupun bagi dia rumit lah, maka dia akan panjang. Cerita tu dia akan panjang.
Jadi cerita berkenaan dengan kalam Allah ni panjang dah. Dia berhenti, lepas tu dia sambung pula. Begitulah keadaannya. Dia kita start dulu pada mana? Pada kalau kitab ni lah 1110 situ start. Bab ma ja'a fi takhliqis samawat wal ard, situ start. Lepas tu dia sebut farrabbu bi sifatihi wa fi'lihi wa amrihi wa kalamihi. Dia sebut dah situ tentang kalam tu. Sebut dah. Tapi secara umum di situ. Lepas tu bawah sikit dalam bab berikut tu qaulihi walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Situ start hak sungguhnya. Cerita pasal kalam Allah. Lepas tu daripada situ terus mari sampai muka surat 1112. Babun fil masyiah wal iradah. Di situ disenggan dengan bab kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Pergi dalam selah, dalam selah pergi tu kita berjumpa hak baru ni, bab qaulihi wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Daripada situ dan seterusnya, seterus lagi hak kita tak baca lagi ni pun akan datang cerita pasal kalam Allah Subhanahu wa taala juga. Sebab hak ni memang rumit sikit, dan Imam Bukhari pun jadi masalah dia difitnah kerana masalah ni lah. Kerana masalah ni. Jadi hak kita baca malam ni masih lagi duduk cerita tentang kalam Rabb. Dia nak ceritanya kalam Allah ni banyak. Kalam Allah ni ada kalam Allah dengan manusia, kalam Allah kepada Nabi, kalam Allah kepada malaikat Jibril, dan kalam Allah kepada manusia pada hari kiamat nanti. Dan begitulah seterusnya. Imam Bukhari buat mari panjang lah tu. Dalam bab-bab akan datang satu demi satu. Kalam Allah dengan seorang rasul, wa kallamallahu Musa taklima. Dia buat mari bab suku pula tu. Semuanya nak mengisbatkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya, banyak lagi waktu tu. Masih lagi kalam Allah. Di sini dia sebut kalam Tuhan dengan malaikat Jibril, dan Tuhan menyeru malaikat. Bermakna Imam Bukhari nak mengisbatkan kalam Allah sebagai salah satu sifatnya. Selain daripada itu, isbatkan nida, seruan. Bukan kalam saja, seruan. Kalau kita bahasa kita, panggil. Panggil. Itu pun satu bentuk kalam juga.
ada juga disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam sahaja tetapi nida juga ada. Lepas pada tu Ma'mar di sini dia kata, Ma'mar berkata, mana tadi? Ma'mar berkata, bukan Ma'mar ni, Ma'mar bin Rashid yang masyhur itu, tetapi Ma'mar di sini ialah Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna. Sebab kalau dalam tafsir ni, dalam bab tafsir ni, Imam Bukhari dia akan rujuk itu, rujukan utama dia dalam masalah tafsir ni, dia akan ambil situ daripada kitab Abu Ubaidah. Situ rujukan dia. Jadi semua ulama kata di sini bila khilaf, bukan maksud orang lain Ma'mar di sini, tapi hak itulah maksudnya. Innaka latulaqqal Qur'an, yani yulqa alaika, diberikan kepadamu, yani Al-Quran. Engkau menerima Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan Al-Quran ini kepadamu. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, diberikan kepadamu. Hanya ni dia nak ceritanya diberikan kepada manusia pula. Manusia di situ ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa dengan dalam Quran sebut, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam menerima daripada Tuhannya beberapa ucapan. Adam terima, mana Allah SWT ajarlah. Allah SWT ajar tu kalam dia lah. Kalam dia. Misalnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak tu di antaranya hak tu hajar lah tu. Hak tu hajar tu berupa kalam dia lah. Kalam dia tu siapa terima? Nabi Adam terima. Allah SWT rayak pula dalam Quran ni. Hak tu Adam terima. Hak kalimat tu apa dia? Di antaranya hak tu. Lalu kemudiannya Allah SWT terima taubat dia. Nabi Adam terima tu kalam Tuhan lah. Kalam Tuhan. Kalau kita tengok kepada hak ada dalam Quran ini, maka jelaslah hak tu sebagai kalam Tuhan. Kalau kita tidak ambil kira hak tu pun, hak tidak termasuk dalam Quran pun, ada juga kalam Tuhan. Seperti hak Tuhan tanya dalam hadis ni, Imam Bukhari mari, Tuhan tanya, lagu mana kamu tinggal hamba-hamba aku di bumi tu? Mereka pun kata, kami tinggal mereka dalam keadaan mereka bersembahyang, kami datang kepada mereka pun dalam keadaan mereka bersembahyang. Maknanya Allah SWT berkata-kata ataupun bercakap dengan malaikat itu. Itu maknanya. Jadi percakapan ini bukan ayat Quran, bukan ayat Quran. Mana kalam Allah ni luah. Yang dikatakan Allah SWT itu sentiasa berkata-kata, sentiasa tu, mana bukan hak Quran itu saja, dah. Hak lain-lain lah. Mana-mana ada kaitan dengan kalam dia tu, misalnya perintah dia ke, hak dia kata kun. Misalnya kita kata dalam Quran digambarkan dengan kun fayakun, jadilah. Tu perintah dia tu, kalam dia lah tu. Nak suruh jadi apa-apa ni dengan perintah dia tu. Hak tu kalam dia lah, dengan kalam dia, yang ni sifat kalam dia tu. Hak tu nak sebut di sini. Tak apalah. Lepas tu Imam Bukhari pun marilah hadis. Hadis hak mula-mula tu, bila Allah SWT kasih kepada seseorang, dia akan berseru Jibril. Dia akan panggil Jibril, akan seru Jibril. Jadi maknanya di sini ada nida. Nida bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yani ada seruan, bukan percakapan saja. Bukan percakapan saja, bahkan nida pun ada juga sebagai sifat Tuhan. Kalau kita tak panggil, seru. Dia tidak serupa dengan percakapan biasa. Hak tu pun ada juga. Walaupun nida itu yang layak dengan dia lah, yang sesuai dengan dia lah. Bukan serupa kita panggil tu. Kecek pun lagu tu jugalah, sesuai dengan dia, layak dengan dia. Bukan serupa kita kecek ni. Gitulah, sama-sama pun gitulah dengan takwil lah begitu. Tak apalah. Di sini kalau kita tengok dalam hasyiah kitab kita ni, nombor 8,
qauluhu kalamir rabb fi hadzal bab aidan. Dia kata dalam bab ini juga Imam Bukhari bermaksud nak mengisbatkan kalam Allah Ta'ala dan nak mengisbatkan kalam itu diperdengarkannya kepada Jibril dan malaikat. Dan mereka pun dengarlah kalam yang qadim, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak menyerupai kalam makhluk itu. Mereka dengar. Idh laysa bihuruf wala taqti'. Kerana kalam dia itu bukan berhuruf, dan tidak ada potongan-potongan, apa nama ni, rangkai kata kalau kita kata, tak ada. Dan tidak syarat, mana kalam dia tu kata dia dengan lidah dan dengan bibir ataupun dengan alat-alat seperti yang digunakan oleh manusia. Tak mesti apabila kita kata kalam tu maknanya bercakap tu maknanya gitu. Wa haqiqatuhu, hakikat dianya iaitu kalam dia tu didengari dan difahami. Wala yaliqu bil bari, dan tidak layak dengan Allah, iaitu untuk percakapan dia tu dia menggunakan jawarih dan adawat, dia menggunakan anggota-anggota dan alat-alat. Itu tidak sesuai dengan dia. Waktu tu makhluk, sifat makhluk. Bila kata dia bercakap tu bukan makna dia menggunakan anggota, misalnya kita lidah, bibir ke apa, tidak gitu. Ain gitu. Ain tu maknanya aini lah, aini dalam Umdatul Qari, syarah kepada Bukhari. Lepas tu dia sebut ikhtalafa ahlul kalam. Ahlul kalam yang bincangkan tentang ketuhanan ni, di mereka khilaf tentang kalam Allah. Hal huwa biharfin wa sautin aw la, adakah berhuruf dan bersuara ataupun tidak? Ahli-ahli ilmu kalam ni khilaf masalah ni. Mu'tazilah kata kalam ini tidak mungkin ada melainkan dengan adanya haraf dan adanya suara. Itu baru kalam. Percakapan-percakapan ni dia mesti kena ada huruf, mesti ada suara, kata Mu'tazilah. Dan kalam yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada pokok. Pokok hak cakap dengan Nabi Musa. Dia kata, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalam itu pada sesuatu yang lain. Itu kata Mu'tazilah. Allah nak cakap ni, dia buat sesuatu yang lain itulah bercakap, bukan dia sendiri. Bukan dia sendiri. Gitu mengikut Mu'tazilahnya. Habis itu. Lepas tu dia kata Asy'ariyah berkata kalam Allah ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Tetapi mereka yang puak-puak Asy'ariyah tu dia mengisbatkan kalam nafsi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam nafsi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kalam nafsi itu ialah suatu makna yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibarat dia tu berbeza-beza, kata dia. Ibarat bagi kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza-beza. Seperti dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ajam, dan perbezaan bahasa ni tidak menunjukkan perbezaan mu'abbar anhu. Tidak menunjukkan perbezaan mu'abbar anhu tu, maksud kalam Allah hak sebenar tu. Begitu. Kalam nafsi itulah mu'abbar anhu tu. Yani kalam hak sebenar tu, kalam nafsi itulah hak sebenarnya. Itu yang kedua. Wa athbatat al-Hanabilah, puak-puak Hanabilah pula mengisbatkan bahawa, mengatakan bahawa Allah SWT ni bercakap dengan huruf dan dengan suara. Yani kalam Allah itu berhuruf dan bersuara, kata dia.
Bidzalika huwal ma'hud. Mana tadi? Ammal harf, yang kita kata kalam Allah tu berhuruf tu, kata lagu mana? Falit tasrih biha fi zahiril Quran. Sebab dalam Quran secara jelasnya disebut kalam Allah. Kalam Allah dalam Quran itu ada huruf. Patulah maksud kalam Allah. Dia kata. Adapun suara, suara tu lagu mana? Baru ni kita sudah bincang dah, moga beberapa kali dah duk bincang ni ya. Dia pegang dengan hadis kita sudah jumpa baru ni tu. Hak tu suara tu. Adapun suara, orang hak tak boleh terima Tuhan ni kalam dia tu ada suara, dia kata sebabnya suara itu iaitu dia berkait dengan udara, angin yang keluar daripada ni tekak kita tu. Orang yang kata Tuhan tu ada suara, dia mengatakan suara yang dimaksudkan itu bukan serupa suara manusia ataupun makhluk. Serupa dengan sifat Tuhan, ada sifat mendengar, bukan serupa sifat mendengar yang ada pada manusia. Sifat melihat ke apa tu? Wa sifatur rabb bi khilafi dhalik. Sifat Tuhan ni tak serupa dengan makhluk tu. Kalau kata dia ada suara pun, suara yang layak dengannya. Sebab kita kata dia mendengar dengan cara dia lah. Yang tidak serupa dengan makhluk tu. Jadi ini tidak bermakna akan berlaku adanya halangan ataupun masalah yang tersebut tadi. Sebab kalau kita kata suara ni mestilah tubik daripada tekak, mesti guna lidah, mesti ada bibir, tak mesti gitu dia kata. Yang ni dengan kita beriktikad tanzih Allah SWT itu maha suci daripada segala sifat makhluk, dan dia tu tidak serupa dengan makhluk. Dan boleh ada suara itu walaupun tidak ada tekak, tidak ada bibir, tidak ada lidah dan sebagainya. Maka tidak semestinya apabila kita kata dia tu ada suara, maka dia tu bermakna serupa dengan makhluk. Serupa lain-lain lah. Kalau dia kata ada tangan, mana serupa dengan makhluk? Tak juga. Kalau dia kata ada wajah, serupa dengan wajah makhluk? Tak juga. Lagu itulah juga ni kata mereka. Itu sekat tu dia kata kita baru ni baca dah kan, nak baca pula sebab ada beberapa tempat ni nak tengok hak Imam Abu Hanifah kata lagu mana. Ni hak dalam Bukhari gini. Lepas tu kita nak tengok pula lagu mana hak kata puak-puak Salafi ataupun Hanabilah, apa dia kata. Lepas tu perbincangan hak yang dikemukakan oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri, lagu mana tentang hadis-hadis ni. Itu benda yang nak sebut tu. Jadi kita baca sikit sudahlah hadis malam ni. Jadi kita tengok ni. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar yang masyhur tu, walaupun ada setengah orang dia pertikaikan apa nama ni kitab ini kebenarannya apa nama ni sebagai karangan Imam Abu Hanifah, tapi ramai ulama terima. Dan bahkan kalau kita kata apa ni akidah tahawiyah, boleh dikatakan serupalah dengan hak ni, serupa dengan hak ni. Jadi dia pun asas dia hak ni juga. Hak ni lah yang mewakili pendapat Imam Abu Hanifah. Kita tengok di sini dalam kitab dia ni, dia sebut beberapa tempat. Imam Abu Hanifah panjang juga sebut sini, dia tidak sebut sekali cara pasal kalam Allah ni. Kita ambil beberapa tempat tu. Satunya dia kata Allah SWT itu berkata-kata ataupun bercakap dengan kalamnya. Setepak habis. Lepas tu dia kata Quran itu kalam Allah, tertulis di dalam mushaf-mushaf, dan dihafal, disimpan di dalam hati-hati. Hak mana hafal? Dan dibaca di atas lidah, maknanya lidah orang baca. Diturunkan kepada Nabi SAW. Walafzuna bil Quran, sebutan kita terhadap Al-Quran itu, hak kita sebut, kita baca, itu makhluk, kata dia. Hak kita sebut, kita baca tu, kita tulis Quran, hak kita tulis, perbuatan tulis kita tu adalah makhluk. Baca kita makhluk juga. Sebab apa? Sebab kita yang baca.
lidah kita yang baca. Tulis tu tangan kita yang tulis tu. Tapi Quran tidak makhluk. Itu dia benda. Quran tidak makhluk. Kita sebut tak kita tu, lidah kita tu. Suara tu tubik daripada mulut kita tu. Itu makhluk. Kalau kita tulis, supaya juga kertas kau dakwah, kau pen kau makhluk. Tapi Quran itu tidak makhluk. Orang hafal, dada, makhluk. Tetapi Quran, hak duduk dalam hati tu, tidak makhluk. Hak kita baca, lidah tu, makhluk. Tetapi yang dibaca oleh lidah tidak makhluk. Begitu juga hak kita tulis, perbuatan tulis, dakwahnya, pennya, kertasnya, gaponya, perbuatan kita tu makhluk. Tetapi apa yang ditulis itu bukan makhluk. Jadi kena ingat masalah ni. Dah payah ni. Kalau bos sekali dengar boleh jadi tak faham. Jadi kena beringat sikit, kena ngaji lama sikit lah. Kena ngaji lama sikit. Jangan tak faham tu kita itu selalu tak boleh lagu tu. Pasal memang rumit sikit. Tak apalah. Lepas tu kita tidak nak baca panjang lagi dia cerita ni. Cumanya Quran kalamullah. Ia adalah qadim, bukan kalam mereka, kata dia. Hak Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran itu sebagai cerita Nabi Musa dan lain-lain nabi, cerita tentang Firaun dan iblis. Dia kata Firaun kata lagu ni, kata lagu ni. Kalam Tuhan juga. Itu semua adalah kalam Tuhan menceritakan tentang mereka, tentang apa yang dikatakan oleh mereka. Nabi Musa dengar kalam Allah. Wa qad kana Allah Ta'ala mutakalliman. Tak apa lagi. Lepas pada tu dia sebut lagi, Allah SWT itu berkata-kata ataupun bercakap tidak seperti kita berkata-kata. Di tempat yang lain pula kita bercakap menggunakan alat dan huruf. Alat tu maknanya lidah, bibir, gapo tu lah, tekak tu. Kita bercakap menggunakan alat dan huruf. Allah SWT tidak bercakap dengan menggunakan alat dan tidak juga huruf. Huruf itu makhluk. Cuba kita perhati. Tadi kan dia sebut tadi, Hanabilah kata huruf. Dia kata huruf dan suara Quran ni tidak makhluk. Sini Imam Abu Hanifah kata huruf itu makhluk. Huruf itu makhluk. Itu beza. Tapi tidak alat, tidak menggunakan alat tu, itu memang serupa lah waktu tu. Kalam Allah Ta'ala tidak makhluk. Habis. Itulah benda yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kemudian kita tengok kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni mewakili salaf. Kita kata dia pun sebut beberapa tempat juga. Dia pun sebut beberapa tempat juga sini. Satunya dia sebut itsbatul kalam lillahi ta'ala, mengisbatkan kalam kepada Allah Ta'ala. Yani Allah ini mempunyai kalam. Bukti Allah ini mempunyai kalam dan Allah berkata-kata. Ni kalau cara salaf ni dia ayat Quran, hadis tu ya dia. Banyaklah di antara dia sebut sini, waman asdaqu minallahi haditha. Hadis itu cakap, percakapan. Tidak ada yang lebih benar percakapannya daripada Allah. Waman asdaqu minallahi qila. Supaya juga wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ketika Allah berkata, kata tu, wahai Isa bin Maryam, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbika, kalimah Allah itu pun menunjukkan kalam dia. Wa kallamallahu Musa taklima, menunjukkan Allah bercakap juga. Minhum man kallamallah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, Tuhan bercakap dengan dia. Wa nadainahu min janibit turil ayman,
dan kami panggil dia, kami seru dia dari sisi bukit Tur Al-Aiman itu. Maknanya kami panggil, seru dia. Wa idh nada rabbuka Musa, ketika Tuhanmu memanggil Musa, ani'til qaumaz zalimin, iaitu kamu pergilah. Tuhan panggil, suruh dia pergi kepada puak-puak yang zalim. Wa nadahuma rabbuhuma, Tuhan mereka menyeru mereka berdua, yakni Adam dan Hawa di situ. Wa yauma yunadihim, pada hari Tuhan menyeru mereka. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah disebut di situ. Jadi hak dengar tu kan dia Quran ni lah. Boleh dengar tu Quran ni lah, hak dibacanya kalam Allah. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Kalam Allah lagi sebut. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka selewengkannya. Hak ni berkenaan dengan kitab Taurat dulu, itu pun kalamullah dia sebut. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka mahu menukar kalam Allah. Dan begitulah seterusnya, banyak lagi hak lain. Itu setepat dia sebut. Nidak kepada Allah SWT pun ada juga seruan. Allah seru, bukan kecek biasa, seru. Ada juga. Tadi sebahagiannya sudah disebut dah. Dia ada buat bab suku, tak apalah kita tak baca apa tu. Tadi sudah masuk dah. Kemudian di tempat yang lain pula, wajib beriman bahawa Al-Quran itu kalam Allah yang sebenar-benarnya. Dari situ menyebutkan pendapat sesetengah golongan yang bercanggah dengan hak ni lah. Dia sebut ini, termasuk dalam beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya ialah beriman bahawa Quran itu adalah kalam Allah, diturunkan, tidak makhluk, daripadanya lah bermula dan kepadanya akan kembali Quran itu, dan Allah benar-benar telah bercakap dengan Al-Quran itu. Dan Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad adalah kalam Allah yang sebenar-benarnya, bukan kalam orang lain. Tidak boleh dikatakan qaul, itlaqul qaul, qala Allah tu, Allah SWT berkata tu, dengan kita mengatakan itu hikayat kepada kalam Allah. Hikayat, yang ini menggambarkan, menceritakan tentang kalam Allah. Tak boleh. Dia kata gini, wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah au ibaratun. Tak boleh kita nak kata kalam Allah Al-Quran ni maknanya merupakan gambaran, hikayat kepada kalam Allah yang sebenarnya. Bukan sebenar, tapi hikayat, cerita kepada kalam Allah sebenar. Tak boleh. Nak kata ini ibarat kepada kalam Allah sebenar, tak boleh juga. Ibarat pun tak boleh. Ibarat tu maksudnya maksud dia, makna dia. Ini hak dalam Quran ni, makna dia tu kalam Allah, bukan lafaz dia tu. Tak boleh kata lagu tu. Tetapi lafaz dan makna dia, kedua-duanya sekali adalah kalam Allah. Bahkan bila orang baca ataupun tulis dalam mushaf, itu tidak bermakna ia tidak menjadi lagi kalam Allah yang sebenarnya, kata dia. Sebab kalam ini dikatakan kepada orang yang mengatakannya. Kalau Tuhan kata, mana dia sendirilah kata. Kalau Tuhan kata, mana Tuhan buat kata tu pada pokok, mana pokok tu lah kata, bukan dia kata. Bila kata Tuhan kata, mana dia sendirilah. Ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Quran itu ialah kalam Allah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Tengok serupa tu kan dengan hak dalam hasyiah tadi, dia sebut huruf-hurufnya dan makna-maknanya itu kalam Allah. Bila kata kalam Allah, qadim lah, qadim, tidak barulah. Bukan kalam Allah itu huruf, tidak maknanya, tak lagu tu. Bukan juga makna saja, bukan hurufnya, tidak juga, bahkan kedua-duanya sekali. Dia kecek rekah tu, tapi maksud dia dalam tu jauh dia pergi tu.
masuk belaka tu. Kalau kita perhati syarah dia nak masuk belaka. Cuba kita tidak nak bincang panjanglah siapa maksud dia gini-gini. Secara rekasnya dia maksud apa ni, Imam Ibn Taymiyah di sini, kita tak boleh kata kalam Allah tu maknanya kalam Allah sebenar lah, bukan majaz, bukan secara majaz seperti Mu'tazilah. Dia guna kalam Allah tu dengan arti majaz, bahasa pinjaman kalam Allah tu, bukan kalam sebenar. Adapun apa ni, Ibnu Kullab, dia kata kalam Allah ni, Quran ini adalah hikayat kepada kalam Allah yang sebenar. Itu pendapat yang kedua. Asy'ariyah kata, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, Quran ini kalamullah. Kita kata kalamullah, tetapi hak sebenar-benarnya ia adalah makna, makna, maksud daripada kalam Allah yang sebenarnya. Kalam Allah yang sebenarnya apa dia? Iaitu kalam nafsi. Hak tidak serupa dengan makhluk. Itu dia. Ibnu Taymiyah tak terima. Tak boleh lagu tu. Nampak tak beza dia tu. Jadi jelas dah tu di situ. Asy'ariyah, dan kalau kita tengok dalam syarah Mulla Aliul Qari ni pun dia sebut lagu itulah. Asy'ariyah kata kalam Allah, Quran ni adalah makna kepada kalam Allah. Tapi kita kena kata kalam Allah juga. Kita kena kata qadim juga. Serupa dengan Ibnu Taymiyah, Imam Ahmad dan lain-lain, serupa juga. Cuma kalau tanya hak sebenarnya kalam Allah tu hak mana? Hak kita nak baca ni bahasa Arab. Bahasa Arab tu pun baru. Sebelum ada dunia ni ada bahasa Arab. Lepas tu kita tak boleh baca, tak boleh sebut. Bila kita sebut tidak serupa dengan ni. Mana boleh serupa adalah Allah dengan makhluk. Kalau orang kata begitu, orang tak kata tak apa. Itulah ditimbul aliran-aliran. Kalau orang kata lagu tu, kita nak kata mana? Kalau sama-sama kita Islam, bolehlah jadi kita boleh pujukkan. Tak apalah, ni Quran ini huruf dia semua sekali, makna dia ni kalam Allah. Kalam Allah yang qadim, kalam Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Boleh jadi. Kita kata lagu tu lah. Tak usah duk fikir dah, tanya sekat tu. Bolehlah kita kata pujuk-pujuk. Tapi kalau orang bukan Islam ataupun orang hak jenis mikir lah, jenis mikir, dia muskil kepada dia. Apa ubah dia? Apa ubah? Dia kata kalam Allah lagu mana kita boleh sebut? Kita boleh sebut. Dah kata kalam Allah ni sifat dia tidak serupa dengan makhluk. Sekarang dia serupa dah kita boleh baca. Baik. Ini hak bahasa Arab. Hak dulu tidak kalam Allah juga. Tu dalam Taurat, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew, kalam Allah juga. Hak tu sampai boleh diubah, boleh ditukar ganti, boleh diselewengkan. Kalau kalam Allah tu makna sifat Allah yang tetap pada dia tu, mana boleh diubah, mana boleh diselewengkan. Ini menunjukkan baru, kata dia. Hak ni, hak lafaz ni baru, kata dia. Hak sebenarnya kalam Allah hak tidak boleh diubah tu, hak ada pada zat dia, hak ada pada hakikat dia. Itulah yang dipanggil kalam nafsi. Itulah yang dipanggil kalam nafsi. Jadi kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala tu kita tak boleh nak baca, tak boleh nak sebut, tak boleh nak faham. Tak boleh. Adalah nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dia boleh dengar, dia boleh faham kalam nafsi. Dia boleh. Adalah hak istimewa lagi. Tetapi kalam nafsi itu bukan hak ni. Hak ada ni, Quran ini bukan kalam nafsi. Cuma oleh kerana dalam Quran sebut ini kalamullah, Tuhan kata, kita kata gitu. Tapi kalau timbul masalah, kalau orang tanya hak sebenarnya kalam Allah tu hak mana? Jadi sekarang ni kalam Allah ni dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Hebrew ada, dalam bahasa Syriani pun ada. Dah Nabi Daud dengan Zabur dia tu. Jadi hak ni kalam Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Jadi kalam ini kalam manusia tu. Walaupun manusia tidak buat hak tu, tapi manusia boleh sebut, manusia boleh kata, manusia boleh tulis, manusia boleh soyak kertas tu dan sebagainya. Ini sifat makhluk, kata dia. Dia nak lari daripada hak tu lah.
sebenarnya golongan Asy'ariyah ni jangan lari takut orang anggap kalam Allah ni serupa dengan makhluk. Kalau kita kata hak ni jadi serupa dengan makhluk lah. Sedangkan kalam nafsi tu hak tidak serupanya. Begitu. Ada mon ni hak pupuk salaf dia tak boleh terima. Tak usah cara hak tu. Ikutlah orang nak tak sepakar pun ikut. Faham tak faham lagu tu kalam Allah. Semua sekali. Makna dia dan huruf dia, lafaz dia dan makna dia sekali, semua sekali. Asy'ariyah tidak kata begitu. Maturidiyah tidak kata begitu. Yang ni hak kata kalam Allah tu ibarat kepada kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak ni awak mari dalam bentuk Quran ini, siapa awak mari? Adakah ini terjemahan? Asy'ariyah tidak kata terjemahan. Begitu juga Maturidiyah, dia tidak kata hak ni terjemah. Jibril terjemah ke dak. Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada Jibril ni dalam bentuk bahasa Arab dah. Lagu ni dah. Dia sendiri yang buat untuk menyatakan kalam nafsi dia tu. Betul-betul serupa lagu ni lah. Serupa lagu ni lah kalau nak kira maksud dia tu. Hak maksud kalam nafsi hak Tuhan nak untuk Quran. Lagu tu. Begitu. Bukan ada siapa-siapa terjemah. Tak, Tuhan sendiri yang pilih bahasa Arab. Tuhan sendiri yang pilih bahasa Ibrani itu untuk dimasukkan kalam nafsi dia, supaya manusia ni faham. Kalau tidak tak faham. Kalau tidak tak boleh nak menampung kalam dia tu. Nak menerima kalam dia tu tidak ada saluran bagi kita. Baru boleh apabila digunakan bahasa manusia. Bahasa manusia Tuhan pilihnya bahasa Arab untuk Quran, bahasa Ibrani untuk Taurat, bahasa Syriani untuk Injil, dan begitulah seterusnya kitab-kitab lain. Hak tu Tuhan pilih. Gitu kata dia. Baiklah. Di situ ada perbahasan panjang pula. Orang-orang puak-puak salaf ni dia kata kita tak sih. Hak kata Tuhan tu ada kalam nafsi tu ambil mana? Itu di antara persoalannya. Di antaranya kata mereka iaitu syair orang Kristian tu akhtal. Ambil tu innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Hak tu ya kata dia adanya. Bukan ada dalil pun. Hak kata kalam nafsi, kita nak kata Tuhan tu ada kalam nafsi tu. Suku kalam nafsi. Sebabnya Ibnu Taimiyah tak saya terima kalam nafsi Allah SWT. Tak sih. Itu dia. Imam Ahmad pula kata dia tak sih. Ini dalam kitab Anwar Shah Kashmiri dia sebut. Tak apa lagi. Fa'lam, dia kata annal kalam imma kalamun nafsi. Kalam ini boleh jadi kalam nafsi atau lafzi ataupun kalam lafzi. Kalam-kalam ni, bahasa ni, percakapan ni boleh jadi hak ada dalam diri kita, boleh jadi hak yang kita sebut dengan lidah kita. Kalam lafzi orang panggil. Yang pertama itu diterima oleh Al-Asy'ari kata dia. Wal awwal aqarra bihi Al-Asy'ari wa ankarahu Al-Hafiz Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tak setuju. Dia sebut. Lepas tu dia tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah. Tak apalah tu. Lepas tu dia pun bahas panjang di sini. Kita tidak nak pergi bahas panjang. Halus sangat cara dia bahas tu. Cuma nak cerita di sini. Gapo dia? Hak puak-puak salaf kata tak ada dalil yang mengatakan kalam nafsi ni ada. Ada asasnya dalam syariat, tak ada. Dia betul kata. Mengikut Anwar Shah Kashmiri tidak. Sangat banyak ada dalil menunjukkan adanya kalam nafsi itu. Gapo dia kalam nafsi? Dia buat marilah. Di antara nas yang menunjukkan anna lin nafs kalaman nafsiyan bil ma'nayain
dengan dua makna itu. Kalam nafsi dengan arti pertuturan itu, pertuturan dalam jiwa, dalam hati, dalam diri kita. Lepas tu kalam nafsi dengan arti kalam lah, apa yang dituturkan, apa yang dicakapkan dalam hati kita. Iaitu firman Allah SWT, fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana. Fa inna qal badalun min asarra aw istinafun jawabun an su'alin muqaddar nasha'a min al-ikhbar bil israr al-madhkur ka'annahu qil famadha qala fi nafsihi fi dhalika al-israr faqila qala antum syarrum makana. Tu dia faham. Yusuf menyimpan di dalam hatinya, dan dia tidak menyatakannya kepada mereka, yakni kepada adik-adik dia. Dia pun berkata, kamu lebih buruk lagi, lebih teruk lagi. Sebab adik-adik dia kata, kalau dia curi pun nasabah juga, moga abang dia pun ada juga curi juga dulu. Itu dia. Jadi Yusuf nak marah lah, tapi dia kawal diri dia lah. Dia kata Yusuf merahsiakan ataupun menyimpan di dalam hatinya, dan dia tidak menyatakan kepada mereka. Qala, dia kata hak dalam hati dia. Dia tidak kata depan ni, dia tidak kata derah bunyi ke saudara-saudara dia tu, tak. Dia kata kamu lebih teruk lagi. Sebab qala ni badal kepada asarra. Dari segi kaedah bahasa Arab, badal kepada asarra. Yusuf menyembunyikan apa dia? Qaul itulah. Qaul dia tu apa dia? Antum syarrum makana. Hatu maqulul qaul dia. Ataupun istinaf. Qala ni istinaf, jawab kepada soal yang ditakdirkan. Hasil daripada ikhbar tentang israr yang tersebut tadi. Yusuf menyembunyikan dalam diri dia dan dia tidak menyatakan. Jadi seseolahnya ada orang tanya, gapo dia? Hak dia sembunyikan di dalam hatinya dan yang dia tidak nyatakan itu. Hak dia sembunyi, dia tidak nyatakan itu, iaitu hak dia kata dalam hati dia, antum syarrum makana. Hak dia kata di dalam hati dia, itulah orang panggil kalam nafsi. Kalam nafsi mari dalam fikiran Yusuf itu. Dia tahu dah adik-adik dia ni khianat, adik-adik dia ni tak bagus. Kalau dia nak kata boleh, dia tak kata. Apabila dia dengar apa adik-adik dia tu kata, dia kata dalam hati dia. Ni makna kalam nafsi dengan arti kalam yang lengkap. Antum syarrum makana. Kalam. Dan kalam ni dalam hati tu, bukan kata luar. Itu so. Lagi firman Allah, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sembunyikan di dalam diri mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Itu pun susuk juga dalam hati. Dia ada kata. Gapo dia kata? Kalaulah kita ni ada kuasa, kita tidak dibunuh di sini. Dan banyak lagi lah ayat-ayat seumpama ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala yahzunka qauluhum, janganlah kata-kata mereka mendukacitakan kamu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Hak sembunyi itu apa dia? Hak dalam hati itulah. Hak itulah kalam nafsi. Tuhan tahu kalam nafsi. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kamu rahsiakan kata-kata kamu. Asirru qaulakum, kata-kata kamu tu kamu rahsiakan ke mana? Kamu tak ayatlah kamu simpan dalam hati, tapi Tuhan kata qaul. Kata-kata tu dalam hati tu pun qaul juga. Sama ada kamu rahsiakan atau kamu perderahkan, Tuhan tahu tentang apa yang ada di dalam dada. Supaya juga la junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum, ataupun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, supaya juga ya'lamu sirrakum wa jahrakum, supaya juga. Itu hak dalam Quran. Kalau dalam hadis banyak juga. Misalnya dalam hadis qudsi ini, fa idza dzakarani fi nafsi
zakartuhu fi nafsi. Bila dia sebut aku dalam dirinya hamba tu, Tuhan kata, aku sebutnya dalam diriku. Apa makna? Sebutnya dalam diriku. Kita sebut, kita ingat ke Tuhan dalam hati kita, kita faham kan? Dan hati kita hak sebut ingat Tuhan tu, ingat lagu mana? Sebut, kita kata la ilaha illallah kah? Atau kita kata Allah, Allah, Allah. Tu dalam hati. Hak kita tak sebut dengan mulut, dengan lidah kita. Hak kita kata dalam hati tu, apa dia? Hak itulah percakapan nafsi kita. Lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan umat aku, memaafkan amma haddathat bihi anfusuha, ataupun amma haddathat bihi anfusaha, tak apa juga. Hak bisikan hati itu Allah Subhanahu Wa Taala maaf. Hak ada dalam hati, dia kata dalam hati nak buat gini, nak aku gini gini, Tuhan maaf lagi itu. Maknanya ada kalam nafsi. Lepas tu dia bahas apa aja lah ni. Tak apalah. Dia kata ada satu orang ni dalam Mu'jam Saghir Tabarani, riwayat daripada Ummi Salamah, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu orang tanya dia. Dia kata, aku bercakap dalam diri aku sesuatu, kata dia. Kalau aku kata dengan mulut aku ni, la ahbattu ajri, bermakna aku menghapuskan pahalaku, hilang pahala aku. Dia kata, Nabi SAW pun kata, ucapan yang seperti itu tidak diucapkan kecuali oleh orang mukmin. Itu tanda mukmin lah tu. Beringat. Padahal dia tidak kata, dalam hati dia saja dia ayat. Kalau aku kata, hak dia kata ke dalam hati. Nabi sudah kata kalam dah. Kalam yang seperti ini hanya diucapkan oleh orang mukmin. Dan begitulah seterusnya. Dan banyak lagi dia mari contoh ni. Kesimpulannya, mana kalam nafsi itu ada berdasarkan Quran dan hadis. Hak tu je, tak ayat je. Walaupun banyak lagi hak dia bahas tu, kita tidak nak adalah hak tu sekadar tu. Baiklah. Kalau kita perhatikan hak ni benda ni Imam Bukhari sebut dah dulu. Dua tempat. Hak tu yang ada duduk tengok tadi tu. Pada muka surat 1111 di bawah tajuk bab qaulihi walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dia mari hadis hak sebut tanya tentang ruh ni, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dia mari sekali dia mari ayat situ sekali. Lepas pada tu di bawah tajuk bab qaulillahi ta'ala, pada muka surat yang sama, innama amruna li syai'in innama qauluna li syai'in. Situ pun dia mari hadis tu juga, cara tentang roh juga. Orang tanya engkau, orang akan tanya engkau tentang roh, katakanlah roh itu min amri rabbi. Ni sekarang ni dalam bab ni semua ni Imam Bukhari duduk cerita tentang kalam ni, kalam Allah. Tapi dia mari hadis tu dua kali mari dalam bab yang berlainan. Apa maksud dia? Hak tu yang benda kita kena perhati. Apa maksud dia? Gini bendanya. Mungkin mudah faham sikit. Tak tahulah nak faham secara mana. Tapi mungkinlah mudah faham sikit. Kalau buat contoh tu, mana Imam Bukhari ambil contoh tu, hadis tu, dia nak ceritanya ada perkaitan rapat di antara ruh dengan kalam Allah. Bahkan yas'alunaka 'anir ruh, ruh di situ maksudnya kalam Allah, yakni Quran itu. Dulu kan kita sudah baca dah masa situ tu ada pendapat orang kata ruh di situ mana ruh dalam tubuh manusia, ada orang kata ruh tu mana Quran, macam-macam. Kita sudah baca dah baru ni. Tapi kita nampak Imam Bukhari apabila dia mari dalam bab ni, bermakna dia nak ayat ruh di situ
Quran. Bab apa dia sebut roh? Dalam bab roh tu dia ada sebut juga hadis ni dan ayat ini. Maknanya roh dalam tubuh kita dia ada kaitan rapat itu di antara kalamullah yang dikatakan qadim, tidak baharu, tidak makhluk. Dia ada kaitan dengan roh itu. Ya ada sebut waktu tu nak suruh mudah faham sikit. Kaitan dengan hak Bukhari buat mari tu apa cerita ni? Gini. Kita ni kan ini satu perbandingan lah. Tidak serupa 100% juga, tapi mungkin boleh dekat sikit faham kita ni. Gini. Kita ni sebelum kita ada tubuh kita ni ada dah ke tidak? Ada dah kan? Ada dah. Ruh tu ada lebih dulu lagi. Bahkan kita ni manusia ni sudah ada dah di alam zat, orang panggil alam zat. Allah SWT sudah tunjuk dah kepada Nabi Adam ni. Kita sudah baca banyak kali dah hadis itu. Maknanya sudah ada dah. Sudah ada dah. Orang hak tak ada lagi kan? Hak tak ada lagi. Ada dah juga. Kita ni ada dah. Hak tak ada lagi tu kita nak kenal lagu mana? Dia tu sudah ada dah kan? Kita nak kenal lagu mana? Hak tak ada lagi. Tubuh dia tak ada lagi. Semata-mata roh dia ada. Roh dia saja ada, kita nak kenal lagu mana? Tak boleh kenal kan? Payah kan? Begitulah juga dengan apa dia roh dan tubuh kita. Baiklah. Selepas pada kita mati, orang panggil mati-mati tu, gapo dia hak mati tu gapo dia. Pada hakikatnya berpisah roh dengan tubuh, itulah mati. Tubuh itu yang binasa. Apabila roh tu tidak ada, tubuh tu tidak boleh bertahan. Dia akan binasa, dia akan jadi reput, dia akan jadi hancur, dia akan jadi tanah. Kalau duduk dalam tanah, kalau duduk dalam laut, tak tahu macam-macam lah cara tu. Dia akan hancur ke mana-mana. Baiklah. Setelah tubuh itu hancur, roh tu hancur ke tidak? Tak kan? Ada semacam. Mana roh tu lebih panjang lagi kewujudan dia daripada tubuh. Apabila satu orang tu roh mari duduk dalam tubuh dia kan, kita kenal dia kan. Hak ni kita panggil Yusuf, hak ni kita panggil Zaini, hak ni kita panggil Abdullah misalnya. Kita kenal lah. Apabila roh tu masuk dalam tubuh, kita kenal. Kita katalah Yusuf, kita panggil dia. Ini siapa? Ini Yusuf. Kita tunjuk dada dia. Nah. Kita tunjuk kaki dia. Kita tunjuk di kepala dia ke mana-mana kan Yusuf. Tetapi hakikat Yusuf tu gapo? Hakikat Yusuf tu gapo? Tempat tunjuk tu ke? Kepala tu ke? Dada ni ke? Kaki ni ke? Tak kan? Tidak begitu. Hakikat Yusuf tu. Bahkan mata boleh dibuat. Tukar mata palsu. Jantung boleh tukar, buah pinggang boleh tukar, kaki boleh tukar, tangan boleh tukar belakang. Boleh jadi akan datang kemajuan perubatan ataupun sains ni boleh tukar belakang. Sehingga kita ni tak ada apa satu hak zahir. Tapi kita kata tak ada. Orang panggil Yusuf semacam kalau tukar mata apa? Gigi palsu tu Yusuf semacam. Tidak gigi hak dulu. Lepas tu kaki ni kaki lain. Yusuf semacam orang panggil. Kita boleh kata Yusuf tu mana? Sebab ada lagi tubuh dia, kita boleh kesal lagi. Bila tak ada, kita nak kata mana? Yusuf tak ada kok? Ada kan? Ada juga. Sebab roh dia ada lagi, tubuh dia tak ada. Selagi tubuh dia ada, tu ada, mudah kita nak kata ini Yusuf. Begitulah juga dengan Quran itu, kalamullah. Kita kata ini Quran, ini kalamullah. Dengan sebab Quran ini kalamullah, hak tu hak sedia kala, tidak baharu, tidak makhluk. Tetapi khetah hak kita sebut, bahasa kita, dakwah, hak ni akan hilang belakang. Tapi bila hilang, kalamullah tu ada lagi ke tidak? Ada lagi. Sebelum ada Quran ni, kalamullah ada dah ke tidak? Ada juga kan. Tetapi kalau kalamullah tu dalam bahasa dia lah, kalau kita nak kata bahasa dia hak sebenar, hak Asy'ariyah kata kalam nafsi tu dah. Siapa dia nak boleh faham? Sebab kita kata tadi, roh sebelum masuk dalam tubuh orang, kita nak pegang mana? Kita nak tunjuk lagu mana? Siapa dia? Nama apa? Tak boleh kan? Sebab apa? Itu makhluk. Makhluk ni pun kita tak boleh nak pegang.
Tuhan buatlah beza sikit-sikit rupa. Barulah kita boleh kata hak ni man nama, hak ni lah, hak ni ding, kita boleh kata. Tapi kalau serupa gagak tu pening dah kita. Serupa lembu tu, serupa warna. Nak agak lagu tu. Nak kata hak mana? Hak mana sah? Payah dah. Apatah lagi kalau tak ada dalam jisim, dalam benda ni. Semata-mata roh ada. Kita nak tahu lagu mana, kita nak pegang lagu mana, kita nak kenal lagu mana, kita nak tunjuk lagu mana. Tak boleh kan? Begitu juga dengan Quran ini. Kalau dia tidak mari dalam bahasa manusia ni, kita tak boleh faham. Bahasa Arab yang dipilih oleh Allah SWT. Tetapi kalam itu kita kata kalam Allah. Sebab apa? Sebelum pada Quran ni ada dah dia. Pada Quran ni kalau kita kata hancur, Tuhan angkat semua akan datang. Hakikat kalam Allah tu hapus dah ke? Tidak juga. Ada semacam. Lagu tu lah nak ayatnya. Lagu tu lah nak ayatnya. Jadi kalau dari segi bezanya, ruh dia tu lah. Ruh dia. Hak beza. Daripada hak lain-lain. Kalau dari segi bezanya situ. Sebab kita kata nyawa binatang, nyawa manusia, itu yang menyebabkan hidup. Tapi dia ada beza tu. Di antara nyawa binatang dengan nyawa manusia tu ada beza. Serupa juga hak ni kalam manusia biasa. Bahasa Arab juga. Hak ni pun bahasa Arab juga. Tapi dia lain tu. Dia lain. Sebab hak ni kalam Allah. Yang ni hakikat dia tu. Hak ni manusia semata-mata. Hak bahasa Arab hak lain lah kita kata. Jadi begitu. Kalau kita terima hak ni, nampaklah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya pilih hak ni nak suruh kita mudah. Supaya nak suruh kita mudah kenal orang, beza orang ni, dia buat orang ni berbeza-beza rupa dia tu kan. Kalau tidak, semata-mata roh tu kita boleh kenal roh orang tu. Kita tak tahu roh tu lagu mana, roh yang masuk dalam tubuh anak misalnya, lagu mana. Boleh kenal. Kalau ada dah tak apalah kita kata akan datang tu takut serupa dengan tubuh. Itu pun tak pasti juga. Andaian saja. Hak sebelum jadi tubuh. Macam mana kita nak kenal? Payah. Untuk mudah, mari dalam tubuh ni barulah kita nampak. Barulah kita boleh berurusan dengan dia. Barulah boleh kita panggil hak ni man, hak ni lah, hak ni ding, kau gapo, bolehlah kita panggil. Tapi kalau semasa tu tak boleh. Tu dia dari segi perbandingan sajalah. Dari segi perbandingan. Hak Asy'ariyah tu. Tapi kalau dari segi Asy'ariyah tu pun sebenarnya, sebab tu kita sudah bincang dah dulu, semua ni ahli sunnah belaka. Sebab kalau dia kata, kalau kita tanya dia, Asy'ariyah, Quran ni kalamullah ke tidak? Ya. Kalamullah ni makhluk ke? Tak. Dia kata lagu tu juga. Cumanya apabila tanya hak ni supaya Ibnu Taimiyah kata tadi, lafaz dia dan makna dia semua sekali, huruf dia semua sekali, hak ni tidak makhluk. Adakah gitu? Dia tidak kata gitu. Hak tu beza-beza. Kalau nak kira gitu salah dulu hak Ibnu Taimiyah dengan Imam Abu Hanifah pun beza dah. Imam Abu Hanifah tadi kita sudah baca, ada sikit-sikit beza dia. Hak tu tidak jadi masalah. Hak tu tidak jadi masalah. Di kalangan salah dulu ada beza dah. Abul Hasan Asy'ari itu salaf lah. Beza dah. Lagu tu fahaman dia. Semua ulama kita tengok dalam kitab mana-mana pun memang gitu dia kata. Tapi kalau tanya orang Asy'ari bila-bila pun, Quran ini makhluk ke tidak? Tak. Quran itu kalamullah. Ya, kalamullah. Hak ni kalamullah. Kalamullah. Cumanya kalau pergi dalam lah. Kalau kita tanya apa yang kata lagu tu? Dah kalamullah serupa dah dengan kita. Dah kata tidak makhluk dah. Tidak baharu dah. Tapi apa yang kata makna dia pula nya. Sebab dia nak lari daripada hak tadi. Kalau tidak, orang boleh kata, orang kafir ke ataupun orang yang musyrik, dia boleh kata, kalau kalamullah yang qadim, Taurat tu lagu mana boleh diubah, boleh diselewengkan. Hak mana, hak berubah tu hak mana? Kalau kalamullah yang qadim tidak berubah, manusia setara mana hebatnya nak boleh ubah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ni kalau Quran ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni baru. Manusia boleh sebut. Walaupun kita kata ini kalam Allah, tak serupa dengan makhluk, tak serupa kan bahasa Arab. Dia nak lari daripada hak tu. Dengan sebab itu dia kata kalam nafsi. Ada hak tu.
hak tidak serupa dengan makhluknya. Hak ni adalah sudut-sudut itu, tapi dari segi kita kena kata kalamullah juga, tidak makhluk. Quran itu kita kata begitu, muka Tuhan kata begitu. Tapi kalau kita bahas halus, tidak begitu. Hak Ibnu Taimiyah, hak salaf, hak satu golongan lagi Imam Ahmad tu, tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata makna dia saja, kena kata lafaz dan makna dia. Lepas tu ni kita boleh baca, kita tak faham. Kita tak faham. Super roh saat ni agaknya. Kira-kiranya gitu, kita tak faham. Lepas kita kenal ke dia, hakikat dia, dia jadi kita hidup. Hakikat dia ni, kita kata dia ni nama dia Din. Din tu dia sendiri, dia kenal ke dia tu. Usah kau orang lain, dia sendiri tu dia kenal. Tapi hakikat dia tu kan ada tu. Hakikat dia bukan baharu, hakikat dia tu bukan tubuh dia, sebab tubuh dia boleh berubah-ubah. Jadi kita boleh kata dia tu Din, walaupun tukar banyak mana, sebab hakikat dia tu tetap ada, ruh dia tu. Kita boleh kata, kita kata tu tubuh dia dan ruh dia sekali lah Din tu. Kalau hak nama Din kita kata tubuh dia dan ruh dia sekali lah. Tapi hak sebenarnya, hakikat sebenarnya ruh dia. Ruh dia tu lah Asy'ariyah kata, ruh dia tu lah hak kita tak kenalnya. Hak tu lah hak sebenarnya dia. Itu perbahasannya. Kesimpulannya hak ni semua ni bahagi-bahas mari ahli sunnah belaka. Sebab apa? Sebab dia pun kata Asy'ariyah tu pun, walaupun hak satu pihak ni kata tak sedap tu, kata lagu tu tak sedap pun, ramai dah duk kata lagu tu. Jadi setengah-setengah orang dia kata Asy'ariyah ni, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ni, apa nama ni, hak tu hak pendapat dia hak dulu. Hak Mu'tazilah lain cerita. Mu'tazilah tu hak lagu lain. Mu'tazilah kata Allah SWT menjadikan kalam itu. Bukan dia bercakap, tapi dia menjadikan percakapan. Lagu lain hak tu Mu'tazilah tu. Jadi hak ni Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak Mu'tazilah. Hak dia kata lagu ni memang lagu tu dah, dia pegang lagu tu dah. Dia pegang lagu tu dah. Dan pegang lagu tu pun tidak salah juga di sini. Tidak salah juga. Gitu. Tak apalah. Hak nak dalam hadis di sini iaitu Allah SWT menyeru Jibril. Jadi bukan setakat apa nama ni, kata bercakap saja, seru pun ada. Jadi golongan salaf hak Hanabilah ni, Imam Ahmad dan lain-lain ni, dia kata hak mana yang ada dalam Quran dan hadis yang disabitkan kepada Allah SWT, yang dikatakan ada kepada Allah SWT, dan itu termasuk dalam sifat dia, kita terima berlaku, tapi layak dengan dia, sesuai dengan dia. Misalnya orang Asy'ariyah tak ada sebut tentang panggil, suruh, gapo tu, nidak tu. Cuma dia kata sifat Allah kalam. Tapi adakah dia menafikan hak ni? Dia menafikan hak ni? Tidak menafikan juga. Hak mana sabit ada dalam Quran, dia terima. Dengan sebab itu kita kata adalah beza tu, memang ada beza, tapi ahli sunnah belakang. Jadi kita tidak patut balah lah dalam perkara ni. Tak patut berkerah geng atau bertegang orang leher, tak perlu. Tak perlu. Dan begitulah dalam hadis itu Tuhan tanya, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hamba kau? Itu bukan Quran, bukan hadis, Tuhan cakap juga. Jadi Tuhan cakap dia, bila dia nak cakap, dia cakap. Gitu. Begitulah. Kemudian dia sebut lagi, kalau kita perhatikan hak tu, di antara hak Tuhan keceknya kun fayakun. Hak itulah Asy'ariyah kata Tuhan kata kun itu jadi itu. Dia kata dengan lafaz kaf nun lagu tu kau. Ni puak ni hak Tuhan dia kata, memang dia kata lagu tu. Kalau lagu tu serupa dengan makhluk, sebab maksud makhluk boleh sebut lagu tu. Tuhan tidak kata begitu. Dia kata tu dengan bahasa dia, kalam, orang panggil kalam nafsi dia, yang mana kalau dalam bahasa Arab perintah tu bunyi lagu mana? Kun lah. Kalau bahasa Melayu, jadilah. Dalam bahasa lain sesuai dengan bahasa lain lah, gitulah. Hak dia nak suruh jadi tu tidak serupa, bukan serupa.
Orang tu orang, kau makhluk, kau gapo tidak serupa. Jadi hak tu dia lah Maha tahu nak suruh tu lagu mana. Tapi pada hakikatnya berlaku, terjadi gapo-gapo ni dengan kehendak dia dan dengan perintah dia. Hak tu perintah dia tu dengan lafaz tu kau. Hak ni kata memang lafaz tu. Baik, hak dalam kitab hak dulu tu tidak sebut dengan lafaz tu. Tak ada kau kun fayakun. Dalam kitab hak tidak bahasa Arab. Hak tu bendanya. Jadi ada logik dia juga. Orang Asy'ariyah kata tu. Sebab tu kita tak sah. Bagi ada tak perlu bala. Bahkan setengah-setengah sudut sedap hak ni untuk berhadapan dengan orang. Walaupun dari segi etika kita memang gitu dah. Quran itu kalam Allah, tidak qadim. Sifat Allah. Sifat Allah macam mana baru? Macam mana makhluk? Bukan dia jadi. Kita memang pegang gitu dah, tapi untuk kecek dengan orang, berhadapan dengan orang yang bermasalah. Kita nak kata lagu mana? Gitu. Jadi dia orang-orang salah ni dia tidak berapa setuju dengan puak-puak Asy'ariyah ni, sebab dia kata ta'wil lah. Dia kata ta'wil. Jadi sesoalnya kalau kita kata seperti Ibn Taymiyah kata tadi lah, kita kata ibarat kepada kalam nafsi. Ibarat tu tak sesuatu hikayat. Hikayat Asy'ariyah tidak kata lagu tu, tapi ibarat lebih kurang je kata dia, lebih kurang. Jadi mana pada hakikatnya tidak sebenar gitulah. Dia pun kata iya, kalam nafsi Allah SWT tu tidak bahasa Arab, tidak bahasa Inggeris, tidak bahasa Melayu, tidak bahasa dia. Ia layak dengan dia, tidak serupa dengan makhluk. Memang dia kata lagu tu. Tapi kita boleh kata kalam Allah, sebab itu dia yang mengiktiraf. Sebuah baru ni lah kita buat contoh. Kalau seorang Perdana Menteri itu dia pergi ke negeri Jepun, dia pun kecek dalam bahasa dia, dalam surat khabar Jepun, dalam berita Jepun, dalam TV dia, dalam radio dia kata Perdana Menteri Malaysia kata gini, dia kata dalam bahasa Jepun dia. Perdana Menteri Malaysia tu kata dalam bahasa Jepun gitu ke? Tapi maksud dia tu betul, memang lagu tu. Dia nak lagu tu sesuai dengan tempat dia tu. Gitu. Benda yang sama kalau untuk bahasa lain dia akan bunyi lagu lain. Dia akan bunyi lagu lain. Jadi ibarat tu berbeza. Misalnya kita kata kita erti banyak bahasa. Kita erti banyak bahasa. Dalam fikiran kita ni ada, kita nak ayat sesuatu. Kita nak ayat sesuatu. Maksud dia tu sama. Maksud dia sama. Maksud dia tu sama. Misalnya kita kata saya cinta kepadamu. Dah, itu bahasa Melayu. Hak dalam hati tadi ada dah. Benda tu lah kita nak ayatnya. Benda tu lah. Selagi tak tubik orang tak tahu. Orang tak tahu. Orang Melayu, orang Cina, orang Keling, orang putih, orang apa pun tak faham hak dalam hati kita. Bila tubik dalam bahasa Melayu, orang Melayu faham. Orang lain faham? Tak faham. Apabila kita kata ke bahasa lain, dia tu faham. Kata ke bahasa lain pula, dia tu faham. Maksud benda sama. Salah dalam. Jadi nak ayat benda tu cuma dalam bahasa lain-lain. Dalam bahasa lain-lain. Begitu juga Allah SWT, benda dia nak ayat, dia ni dia ni begini-gini, sifat gini-gini, kiamat ada, surga neraka ada. Dalam Taurat pula dia tidak dalam bahasa Arab. Waktu tu dalam bahasa Hebrew. Dalam Injil hak lain. Lepas tu kitab-kitab Nabi hak dulu lagi tu bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Syriani, bukan bahasa Arab pun. Tapi maksud Allah SWT tu sama. Mari dalam Quran benda tu juga. Nabi-nabi kajar Tuhan Isa, u'budullah la tusyriku bihi syai'a. Semua lagu tu. Tapi dalam kitab masing-masing tu bukan bunyi lagu tu. Kan maksud Allah SWT tu siapa berlaku? Lagu tu lah dia kata. Siapa berlaku? Kalau kita kata lagu ni, mana lagu tu tidak. Tapi demon ni dia tidak menafikan hak dalam Taurat. Hak tu pun kalam Allah juga. Dan bukan dia sebut kalam Allah, kalam Allah. Gitu. Kalau kata diubah, boleh diubah kalam Allah. Memang Allah SWT nak boleh diubah pun. Sebab hak tu tidak hak muktamad, tidak hak akhir. Kalau Quran ni cuba nak ubah, tak boleh ubah. Dan dia tidak nak. Kalau kita Taurat boleh diubah, dan dia nak. Tetapi tidak menjejaskan dia. Memang dia nak gitu. Membuktikan bahawa agama tu sudah habis peranan dia. Kitab tu tak ada dah. Tak boleh pakai dah. Barulah ada makna mari kitab lain. Dia faham gitu. Jadi gi mari lebih kurang lah. Cuma untuk selamat, kalau kita ni apa nama ni tak kecek panjang lah.
Hakikat sebenarnya kalau kata supol, iaitu Quran ini tidak makhluk. Quran itu kalam Allah. Kalam Allah tu sifat dia. Sifat dia tu tidak makhluk, tidak baru. Tu Quran, Taurat, Zabur, Injil, gapo dia semua ni kalam Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan kata begitu. Tuhan sebut itu sebagai kalam dia. Habis itu. Cuma kalau ada masalah sana ni, boleh guna hak Asy'ariyah tu. Mungkin orang boleh selesai masalah dia dengan cara kita guna hak tu, mungkin dengan maksud tu lah. Tapi untuk pegangan kita, hak cara salaf itu adalah lebih baik. Hak tu terbaik untuk kita sendiri. Hak faham. Tapi kepada hak tak faham, boleh guna. Hak tu lah. Gitu. Wallahu a'lam wa akhiru.